Okay, sebelum kita mulakan kita baca doa dulu ya. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Pelajar nampak paparan yang saya tunjuk kat depan ni? Nampak. Nampak Alright. So, okay, hari ni kita nak belajar bab 7, topik koordinat. Okay, fokus kita untuk kelas ni ialah berkaitan dengan jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okay. Yang mana asasnya ya, awak belajar masa tingkatan masa darjah 6 hari tu. Okay. Okay, saya ringkaskan, tak nak ni sangat. Okay, ni adalah bentuk jarak. Okay, ini contoh jarak. Berjalan terus dari A ke B tanpa melalui C dalam jarak terpendek. Maksudnya kalau A nak pergi B ni, dia boleh juga kalau nak pusing kok kanan dulu kan, jarak mengufuk, kemudian jarak mencancang. Tapi dalam kes ni kita ada jarak yang lebih cepat untuk sampai, lebih pendek. A terus ke B. Okay. Yang awak dah belajar masa darjah 6 dulu ialah jarak mengufuk dan juga jarak mencancang, betul? Jadi kali ni kita nak pergi pada yang lebih tinggi lagi, bila melibatkan jarak condong, yang mana ia juga menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Sudah belajar? Dah. Okay. Ini formula teorem Pythagoras lah. Dah pernah belajar dulu. Okay, so sekarang ni kita terus tengok pada ni. Imbas balik apa yang dah pernah belajar dahulu. Kalau tengok pada setas kata dekat sini. Okay, boleh tak bila saya awak mute channel buku. Nanti bila saya buka balik. Okay, alright. Okay, jadi jarak. Kita tengok soalan A kat sini. Okay, soalan A dekat sini adalah melibatkan jarak A ke B. AB ni dalam keadaan macam mana ni? Mengufuk ke mencancang ni? Mencancang. Okay, mencancang kan? Maksudnya kita boleh dengan cara mudah, sebab dia dalam bentuk satah kartes, cara mudah kita boleh bilang terus dia punya unit ni kan. Mana ni A ke B ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak dengan jelas kat itu dia punya jarak adalah 6 unit. Okay, tapi kalau kita perhatikan dalam bentuk koordinat, A ni koordinat dia apa? Apa koordinat bagi A ni? 4. 4? Macam mana baca koordinat? 4, 0. 4, 1, 4 negatif 1. 4 negatif 1. Pasti, betul? Betul lah. Betul? Semua sokong kata betul? Ke negatif 1, 4. Mana satu betul lah? 4 negatif 1. Negatif 1, 4. Negatif 1, 4. Mana satu? Yang betul adalah negatif 1, 4. Sebab kita kena baca koordinat apa? X dulu. Nampak A ni X dia adalah negatif 1 kan? Okay, Y dia adalah 4. Jadi cara baca koordinat A ni adalah negatif 1, 4. Manakala koordinat B, apa? Tak tahu. Negatif 1. B ni X dia apa? Negatif 1 kan? Y dia 2 kan? Jadi cara baca dia negatif 1, 2. Nampak? Itu cara baca koordinat. Dan kalau perhatikan di sini, apa persamaan lah dulu. Persamaan antara koordinat A dengan koordinat B. Nampak tak? 1. Negatif 1 ni apa dia? Negatif 1 ni adalah koordinat X dia kan? Nampak koordinat X dia sama. Sebab dia adalah garis yang ataupun jarak yang mencancang. Jadi dalam keadaan ni cara nak kira dia punya jarak, kalau awak diberikan jarak dalam bentuk koordinat tak bagi dalam bentuk rajah, macam mana nak kenal pasti dia? Kalau nilai X dia sama, kita hanya tengok atau kita hanya tolakkan dia punya Y dia sahaja. Nampak? Jadi Y dia ialah 4 dengan 2, so 4 tolak
4 tolak apa? Ni negatif ni dia tinggal ni. Ni negatif kan? Negatif 1 koordinat B ni negatif 1, negatif 2 kan? Okey, jadi bila nak kira jarak, okey. 4 tolak negatif 2. 4 tolak negatif 2 berapa? Jawapan dia 6. Kan? Jarak dia kan 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, kalau tengok ni pun dari segi ni kalau bilang dia punya petak dia 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tapi kalau kita berdasarkan kepada koordinat, okey, apa koordinat P ni? Cik nak baca koordinat P ni. 15, 4. 15, 4 ke negatif 15, 4? Okey, negatif 15, 4. Manakala Q pula adalah apa? 15, 4. 15, 4. Okey, persamaan dia apa? Persamaan ni ialah 4. 4 dia adalah koordinat Y dia kan? Ni koordinat Y, ingat dia X, Y kan? X, Y. Okey. Jadi persamaanlah koordinat Y. Jadi bila koordinat Y dia sama, untuk mencari jarak dia, kita hanya perlu tolakkan sahaja. Dia punya koordinat X dia. Iaitu dalam kes ini, macam mana? Negatif. Tolak. 15. Okey. 15. 15. Tolak. Okey. Tolak. Negatif 15. Okey. Okey, 15 tolak negatif 15. Okey. Ni jawapan dia berapa ni? 15 tolak negatif 15 ialah 30. Tadi awak kata 6, kenapa ni 30? Okey, kalau awak perhatikan kat sini, kenapa jadi macam tu? Tengok tak ni, tadi kita tak perhatikan ni dia punya skala ni. Kalau dari segi bilang petak, kita nampak dia berapa? 6. Tapi kenapa jawapan sini 30? Kita fikir sikit. Tak Sebab pasti. Ni 5 darab. 3. Darab. Sebab darab dengan apa? Darab dengan 5. Sebab apa darab 5? Sebab ada. Sebab skala dia. Sebab skala paksi X ini 1 unit diwakili dengan 5. 5. Kan 1 unit ni sama dengan 5. Agaknya kalau kita kira ni 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, nampak kat situ? Okey, jadi kita kena pekalah juga pada koordinat. Macam yang tadi ni, sebab 1 unit ini diwakili dengan 1. Nampak beza dia 1 unit kan? Gitu. Okey, boleh? Boleh. Ini menyebabkan jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Okey. Okey, saya ambil contoh yang ringkas je lah. Tadi ini pun samalah kes dia Cikgu tak bincang lah ni. Okey, kita nak ambil masa yang singkat sebab tak nak awak lama sangat dalam ni. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okay, ini pun saya dah secara tak langsung tadi saya dah terangkan dah sebenarnya. Kan, kalau jarak macam ni, jarak macam ni sebab dia jarak mengufuk kan? Nampak punya koordinat Y dia sama. Mengufuk. Bila Y dia sama, kita hanya tolakkan X dia sahaja. Kan? Kalau yang ini mencancang. Bila mencancang makna koordinat X dia yang sama. Bila koordinat X dia sama, kita hanya perlu tolakkan koordinat Y dia. Okey, jangan abaikan negatif tu. Okey. Alright, itu bila mana dia melibatkan jarak yang tegak macam tu. Okey, ni tadi saya dah terangkan, saya tak langsung sebenarnya. Hitung jarak nampak macam kes sini kan. Sebab dia tak bagi rajah. Kan, bila dia tak bagi rajah, so kita perhatikan. Untuk soalan A di sini, apa persamaan dia? 3. Koordinat Y dia sama. So bila koordinat Y dia sama, kita hanya perlu tolakkan koordinat X dia sahaja. Okey, ni dia bagi contoh dah kan. 4 tolak 2. Okey, 4 tolak 2, so jawapannya adalah 2. Okay, boleh tak kalau kita nak buat 2 tolak 4?
Jawapan negatif. Dia kan dapat jawapan negatif 2, betul? Okey. Jawapan ni bila awak buat macam ni, awak dapat jawapan negatif 2. Sentiasa ingat, awak kena perbetulkan balik. Oleh sebab itu, jarak bersamaan dengan 2 unit. Awak buang negatif tu. Tulis balik jawapan. Sebab apa? Sebab jarak mesti sentiasa dinyatakan dalam unit yang positif. Ya? Okey. Okey, itu soalan A. Soalan B nampak? Okay. Yang B pula. B. Apa persamaan dia? Kosong. Kosong. Kosong adalah koordinat X kan? Koordinat X. Jadi kita hanya perhatikan ataupun kita hanya tolakkan koordinat Y dia sahaja. Okey. Contoh bawah dia bagi ni 1 tolak negatif 2. 1 tolak negatif 2 sedapat jawapan 3. Okey, boleh tak buat negatif 2 tolak 1? Boleh kan? Negatif 2 tolak 1 jawapannya adalah negatif 3. Tapi ingat kita kena tulis balik. Okey. Oleh sebab itu jarak bersamaan 3 unit. Kita buang dia punya negatif tu. Baru betul sama dengan yang ini. Okey, boleh faham? Boleh. Ya, okey. So seterusnya, okey, yang macam ni. Bila mana dia melibatkan jarak AB lengkapkan guna A dan koordinat B. Oh sorry, ini belum lagi jarak AB tapi ni soalan penyelesaian masalah lah ni lebih kurang. Okey, kalau perhatikan dia minta soalan ni rajah menunjukkan jarak antara A dengan B. Okey, rajah ialah jarak A dengan B. A dengan B, okey, lengkapkan koordinat A dan juga koordinat B. Okey. Dia nak suruh lengkapkan koordinat A dan juga koordinat B. A ni tak lengkap lagi. Apa yang tak ada? Y dia. B ni pun tak lengkap lagi. X dia tak ada. Tapi kita ada maklumat di sini. Okey, saya buat tepi ni. Kita ada maklumat di sini. Okey. Antara A dengan C. A dengan C ni jarak dia 5 unit. 5 unit. A dengan C ni jarak apa? Mencancang mengufuk? Mencancang. Mencancang. Apa persamaan antara A dengan C ni? 5 unit. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Satu. Koordinat X dia sama. Ingat bila koordinat X dia sama, nak cari jarak tadi. Macam nak cari jarak tadi, maknanya Y tolak Y kan? So Y dia apa? Y dia yang C ni Y dia adalah 3. Jarak dia berapa? Jarak dia bersamaan 5. Jadi kita masukkan dia punya persamaan ni je. Jarak ialah 5. Y bagi A ialah Y lah, kita tak tahu kan? Tolak dengan 3. Ni tadi. Nampak dia membentuk persamaan linear kat situ. So nak dapatkan Y macam mana? Negatif 3 pindah sini jadi positif. Tambah 3, betul? So 5 tambah 3 sama dengan 8. So makna nilai Y bagi A di sini adalah 8. Ataupun kita tulis dengan lebih jelas, koordinat A bersamaan 1, 8. Okay, nampak caranya bila diberikan soalan berbentuk penyelesaian masalah gini. Awak kena gunakan konsep jarak tu tadi. Okay, kita tengok yang soalan seterusnya. Macam mana nak cari koordinat B pula. Okay, koordinat B kat sini. Ini koordinat B. Koordinat B kat sini kita tak tahu X dia berapa. Kita tak tahu X ni berapa. Okay, X tak tahu berapa. Tapi kalau tengok B ni ada kaitan dengan C. Iaitu jarak mengufuk. Dan dia ada bagi jaraknya ialah 4 unit. Antara koordinat C dengan koordinat B, dia sama. Koordinat apa sama? Y dia 3. sama. Y. Y dia sama. Jadi untuk mendapatkan jaraknya, okay, jarak bagi BC. Jarak BC sama dengan apa? Mestilah X tolak X.
Tolak satu lah kan. Kita tolakkan yang ni, yang tak sama ni. Jarak BC ni sama dengan 4. Kita gantikan dia dengan 4. 4 sama dengan X tolak 1. Boleh dapat tak X? Boleh. Boleh. Dengan cara ni. Ni pindah jadi apa? Jadi 5 lah. Jadi tambah 1 kan. So 4 tambah 1 ialah 5. Makna X ni, B ni koordinat dia adalah 5, 3. Gantikan X ni dengan 5. Okay, boleh? Boleh. Okay. Itu melibatkan jarak yang selari, jarak tegak. Okay. So macam mana pula? Okay. Jika garis lurus yang menyambungkan dua titik pada satah kartes tidak selari dengan paksi X atau paksi Y, maka jarak di antara dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Dan selain daripada itu, kalau teorem Pythagoras boleh, dan juga kita boleh juga gunakan ni formula teorem Pythagoras juga sebenarnya, tapi telah diringkaskan dengan formula jarak kat sini. Okey, yang ni. Macam mana cara nak guna dia nanti cikgu terangkan. Inilah punca kuasa 2 X tolak X kuasa 2 tambah dengan Y tolak Y kuasa 2. Okey, tengok macam mana cara nak guna dia. Okey, macam ni kan. Hitung jarak titik A dengan titik B pada satah kartes. Okey, A, B. Kalau guna teorem Pythagoras apa? Dia mesti teorem Pythagoras ni kita gunakan pada apa? Segitiga bersudut tegak, betul? Kalau kita wujudkan segitiga bersudut tegak macam ni kan? Boleh cari jarak AB tak? Boleh. Boleh cari jarak AB dengan cara macam mana? Kita kena tahu ni. Katalah ni saya bagi titik C kat sini. Jarak mencancang ni berapa ni? 7 ada 7 kan? Okey. Jarak mengufuk ni ada berapa? 5 unit. 5 ke 4? 1, 2, 3, 4. Nampak Okey. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kan? 4. 4. Ni sampai sini ni. Ni 4. Tegak dia tadi ni. Tegak 7 ke 6? Saya pun dah ikut awal cakap 7, saya pun kata 7 tadi. 7 ke 6 yang tegak ni? 6. 6 je kan? Daripada ni sampai sini 6 kan? 6. Okey, jadi kalau macam ni, dululah nak imbas balik ni, belajar teorem Pythagoras. Kalau ni 6, sini 4, macam nak cari AB? Kita masuk ke dalam punca kuasa. Macam mana? Kita akan buat punca kuasa dulu. Macam ni lah, saya nak jawab senang macam ni tau. Kalau saya bagi, katalah sini C, untuk mencari AB, awak kena buat, AB adalah apa? Dia punya hypotenuse, betul? Hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Bila sisi yang paling panjang, cara dia kita kena tambah ke tolak dua sisi yang lain tu? Tambah. Okey, so kita ada 6 dengan 4 kan? So ingat 6 dengan 4 ni kita kena tambah. Tapi untuk mencari AB tak boleh tambah macam tu aja. Awak kena buat dia dalam bentuk buat kurungan punca kuasa. Kan? Dan kemudian kita kena ada punca. Sebab asal dia macam mana? Sebab asalnya adalah AB kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kan? Tapi sebabkan kita nak AB sahaja, okey, so ini mesti ada ni. Tu konsep dia sebenarnya. Okey, so bila buat ni, kira dapat berapa? 7.21. Apa dapat point? Oh, patutlah. 7? 6 kuasa 2. Macam cara nak kira? Nak dengar sikit macam ni saya kira. 6 kuasa 2.
7.21. Okey, 7.21. Okey, betul? Ada orang lain dapat jawapan lain tak? Kalau semua sama cikgu tak tunjuk lah, maknanya dah pandai lah tu. Semua sama Sama. Okey, semua sama cikgu tak tunjuk lah. Dia guna kalkulator macam mana cikgu agak dah pandai. Okey, jadi ni cara dia. Okey, ini bila mana dia bagi dalam bentuk satah kartes ni, dalam bentuk rajah, awak boleh bilang sendiri dia punya unit. Macam ni. Okey. Ni. Okey, ini pun lah bentuk satah dalam bentuk ni. Okey, cikgu nak tunjuk seandainya okey, ni pun ni. Okey, saya ambil contoh soalan lain lah. Okey. Kalau bagi dalam bentuk rajah kan, kejap. Soalan tadi. Okey. Alright. Okey. Kalau soalan yang berbentuk macam ni, jarak macam ni. Ni soalan dia apa? Jarak AB. AB yang bentuk macam ni kan. Okey, kalau bentuk macam ni, dia bagi gini awak boleh gunakan formula teorem Pythagoras lah kan. Okay, AB macam ni. So maknanya kalau nak cari AB ni macam mana? AB sama dengan? Sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2. Tambah 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Jangan lupa Kuasa. punca kuasa. Kan, lepas tu selesaikanlah. Okay, betul dah tu. Okay, faham dah tu. Tu Nabil yang jawab tadi. Nabil ke Haizat? Dua orang je suara saya dengar ni. Nabil lah tu. Nabil tadi tu? 4.47. Dapat jawapan berapa? 4.47. 18. Ya. Aku dapat 4.47. Siapa dapat 18? Tu nak tahu tu kalau saya tak kira tak betul tu macam nak tunjukkan. Dia bila macam ni cara nak kira dia. Okey, awak boleh kira yang dalam dulu ataupun nak kira yang luar terus pun tak apa. Kalau nak kira yang luar, mana ni punca kuasa, awak akan tekan punca kuasa. Tapi jangan lupa di dalam ni ada operasi yang perlu diselesaikan kan? Jadi awak kena buat buka kurungan kalau nak guna kalkulator terus. So tekan 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jangan lupa tutup ni. Kan? Jadi baru tekan sama dengan. So dapat jawapan 4.47. 4.5 boleh. Kena isi kurungan. Kena isi kurungan sebab kalau awak tak isi kurungan, dia akan faham punca kuasa 2 bagi yang depan ni je. Kan? Bila buat kurungan kita akan tahu, ingatkan konsep dia, bila kurungan mana kena selesaikan yang dalam tu dulu. Okay? Alright. Okay, so 4.47. Okay, ni soalan yang macam ni. Okay, ni pun awak boleh bilang dia punya petak. Cuma yang ni kalau awak nak bilang petak, ni, tu yang nak kena ni sikit. Bila bilang petak, bila macam awak akan perasan ni macam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Okay, ini awak akan nampak ni 3. Tapi betul ke tak sebenarnya? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab ni. Mula daripada negatif. Sebab dia adalah skala dia 2. Sebab tu kita tak galakkan guna apa? Kalau guna teorem Pythagoras terus, awak akan dapat salah dari ketepatan nilai AB tu. Jadi di sinilah kita perlu gunakan koordinat. Koordinat, okay. Koordinat A ni apa? Cuba baca je koordinat A ni. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 apa? 12. Negatif 2. Sini dia 1 kan? So ialah negatif 2 1 koordinat A dia. Okay, koordinat B dia berapa? Siapa yang tak kerti baca lagi boleh tengok ni. B dia tengok paksi 10 kan? So sini ialah 10. Paksi Y dia adalah 4. Okay, jadi koordinat ialah 10, 4. So bagaimana kita nak apply benda ni dalam bentuk formula yang dia bagi tadi. Okay, formula dia adalah sekejap okay, saya padam yang ni lambat tak nak bagi tampak ni. Okay, kita nak fokus pada A dengan B je kan? Nak fokus A dengan B sahaja. Okay, kalau ingat di formula yang diberikan bagi jarak, okay, jarak AB adalah, okay, apa dia? X
tolak dia banyak X2 tolak X1. Dia banyak X2 tu hanya X yang kedua tolak X yang pertama. Okay, kita kuasa 2 kan dia. Kemudian kita tambahkan dengan Y yang kedua tolak Y yang pertama, kuasa 2 kan dia punca kuasa. Sebenarnya X tolak X, Y tolak Y. So, dalam kes ini X-nya adalah mana X? Negatif 2, 10. So kita kena masukkan. So negatif 2 tolak 10. Jangan lupa kuasa 2. Okay, tambah. So bila kita dah ambil yang X yang kedua ini adalah negatif 2. So bila Y yang kedua ni pun kita kena ambil Y yang dekat sini. Jadi Y yang kedua adalah 1. Y yang pertama adalah 4. Jadi Y kedua 1 tolak 4. Jangan lupa kuasa 2 kan dia. Dan jangan lupa punca kuasa kat situ. Okey, kemudian kita selesaikan. Tak nak kalut-kalut, takkan sakut salah kira. Okey, kita kira yang belah. Kalau siapa yang ni tak boleh nak congak lagi, gunakan kalkulator ni. Negatif 2 tolak 10 tu. Tekan je negatif 2. Siapa yang pernah congak terus buat. Negatif 2 tolak 10. Dapat berapa? Negatif 12. Negatif 12 kuasa 2 sama dengan 144. Ni dalam kan tambah dengan yang belakang ni pula. Sama juga. Kalau boleh congak, tak boleh congak. Kira 1 tolak 4. 1 tolak 4. 1 tolak 4 dapat negatif 3. Kuasa 2 kan dia terus. So dapat jawapan 9. Ni. Jadi 144 tambah 9 punca kuasa 2. Jadi ni boleh guna ni teruslah. Ambil punca kuasa 2 tadi ni. Jangan lupa buka kurungan. 144 tambah 9 tutup kurungan. So dapat jawapan 12.37. 12.37. Okey, 12.37. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey. Alright. Jadi bendanya yang lain pun lebih kurang samalah. Okey, yang macam ni. Contoh soalan nombor 3 ni pun bila jumpa soalan macam ni, jangan terus panik. First kali ingat, jarak ada 3. Sama jarak mengufuk, jarak mencancang ataupun jarak yang mencondong. Dia nak tahu macam mana, kita tengok ada tak persamaan antara koordinat. Macam soalan A, ada persamaan tak antara koordinat dia? 1. Nampak? Ni sama. So bila dia sama, just tolakkan yang tak sama tu. Kan macam B ni pun, ni sama. So just tolakkan yang koordinat Y dia kan. Macam yang C yang sama dia ialah ini. Kan? Koordinat Y dia sama. So kita tolakkan yang X. Begitu juga dengan D. Y dia sama. So just tolakkan koordinat X dia. Macam tu. Alright. Okay. Okay. Ini soalan dalam buku teks awak ni sebab awak tak ada buku kerja. Dan kita punya PKP bersambung. Jadi memang latihan awak kena gunakan buku teks lah ya. Okay. Okay. Macam soalan yang nombor 4 ini. Ni dia bagi macam ni. Macam contoh yang saya bagi mula-mula tadi. Diberi jarak mengufuk 4 unit. Mana jarak mengufuk? Mengufuk mana? Mengatas tu. Ke atas. Ke atas. Ni mengufuk. Tu mencancang. Bawah. Mengufuk yang ini kan. Jadi yang ni sini ke sini. Memang dia tak bagi kan. Memang dia tak bagi gambar. Dia tak bagi sini dia berapa. Tapi awak boleh ni tak? Bila ni kita kena buat segi 3 tegak macam ni. Bila segi ni macam ni, awak boleh dapat tak sebenarnya titik yang sini ni apa koordinat dia yang kat penjuru ni? Boleh. Negatif 1. Kita tahu tak X dia berapa yang sini X dia apa? X dia mesti sama dengan yang atas ni kan? Negatif 1. Okay, Y dia mesti sama dengan yang mana? Sama dengan Y dia mesti sama dengan yang ini kan? Faham tak ni? Faham. Sebab ini mesti sama yang tegak dengan atas dia. Ni mesti sama yang ni dengan dia ni. Okay, jadi bila dapat yang ini, kita dah diberitahu di sini bahawa jarak mengufuk dia 4. Mengufuk makna sini sampai sini. Sini ni jarak dia 4 unit. Manakala jarak mencancang dia 3 unit. Maknanya sini sampai sini dia
3 unit. Kan. Jadi daripada sini boleh tak dapatkan nilai B tu? Boleh. Ingat tadi yang saya ajar tadi kan? Bila X dia sama, kita tolakkan Y dia. Nampak tak ni? 3 kosong. So jawapan dia B dia adalah 3. apa? 3 tolak kosong kan? Boleh. Ni sini, ni dia sama. So makna untuk mendapatkan koordinat sini jaraknya adalah, jarak adalah bila dalam kes X sama makna Y tolak Y, betul? So jarak dia adalah 3. Y dia yang pertama ni adalah B. So B tolak apa? B tolak kosong. Kan kosong pindah ke mana pun kosong juga kan? Jadi makna B sama dengan 3. Gitu. Okay. Manakala untuk yang ini pula, untuk koordinat A yang ini, okay, yang sama ni koordinat Y kan? Bila yang sama ialah koordinat Y, kita jaraknya ialah X tolak X. X ni adalah A dengan negatif 1 kan? Negatif 1. Jadi jarak dia bagi kat sini 4. 4 sama dengan A tolak negatif 1. Okay, A tolak negatif. Bila ada 2 simbol ni awak kena permudahkan dulu. 4 sama dengan A tolak jadi apa? Tambah kan? Tambah 1. So untuk mendapatkan A, tambah 1 ni pindah dia jadi tolak kan? Jadi 3. So A jawapannya adalah 3. B tadi jawapannya adalah 3 juga. Kebetulan dia adalah sama. Okay. Ini untuk soalan A. Sama juga nanti untuk soalan B, C, D tu macam tu. Okay. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak soalan nanti awak nak buat latihan. Saya nak buat latihan. Saya nak buat latihan ni je. Soalan nombor 5 ni je. Soalan nombor 5 ni yang saya nak awak buat nanti. Boleh? Boleh. Kita tak sempat nak buat penyelesaian masalah lah. Kita buat sampai ni je. Mengenal ataupun menyatakan jarak mencancang, menyatakan jarak mengufuk dan juga memahami bagaimana untuk mengira bila melibatkan jarak yang tidak selari dengan paksi X dan paksi Y. Jadi kan jarak yang condong tu. Jadi macam kat sini saya minta awak hitung jarak KM. Mana K? Sini K. Mana M? Sini M. Macam mana? Ini guna awak gunakan sama ada teorem Pythagoras ataupun guna formula yang tadi tu. Formula yang mana? Yang KM, jarak ialah punca kedua, apa tadi? X kedua tolak X pertama kuasa 2 tambah dengan Y kedua tolak Y pertama kuasa 2. Sebelum boleh gunakan formula ini, yang pertama awak kena faham ataupun awak kena kenal pasti koordinat K. K ni apa? Koordinatnya adalah negatif 3, 8. Okay. M ni apa? 1, 4. Nampak? Nak senang nak cepat siap sebenarnya ni awak labelkan dulu. L ni apa koordinat dia, N ni apa koordinat dia, Q ni apa koordinat dia, P ni apa koordinat dia. Baru buat benda-benda ni. Boleh? Siap. 4 soalan sahaja. Boleh? Seminggu 4 soalan. Kita jumpa lagi kami sebab mengikut jadual PDPR kali ni kita jumpa mat 2 kali je seminggu. Kan? Boleh? Boleh. Okay, jadi cikgu rasa cikgu tak boleh lama-lama kesian kat awak juga, ya. Lama menghadap benda ni, jadi ya, abang? Tak dengar, putus. Suara kau putus-putus, Nabil. Okay, apa-apa masalah boleh bincang dalam grup WhatsApp lah. Boleh bincang. Jadi awak tak payah PM personal. Bila PM personal kadang bukan apa, bila kita beramai dengan kawan-kawan. Jadi kalau awak jenis yang ni, bila kawan lain tengok, dia tanya-tanya lah. Dia pun akan terasa nak tengok benda apa yang belajar hari ni kan. Jadi kita memberi
motivasi dan sokongan untuk pelajar kawan-kawan lain untuk bersama dalam kelas. Ya, baik kita tak tahu sampai bila kita ber-PDPR ni. Kan? Kiamat katanya. Jangan lagi tu. Minta-minta lah kan secepat mungkin saya nak jumpa, senang kita nak belajar. Tapi tak apalah, kita nak buat macam mana. Okay? Okay. Ni buku teks semua ada Ada. Ini soalan ni muka surat 131 ni dalam buku teks awak. Jumpa tak? Muka surat 131 soalan nombor 5. Ada? Ada. Jumpa ada okey. Jadi saya nak buat soalan tu je, 4 soalan dalam buku tulis. Bila boleh siap? Yang matematik 1 tu Tulis hari, tarikh hari ni. Kan? Hari ni boleh siap. Hari ni boleh siap kan patutnya kan? Sepatutnya lah kan? Okey. Jadi nanti minta tolong yang dah siap tu macam mana tak apalah, post je dalam group, tak apa. Post dalam group. Jadi sama-sama belajar. Jadi kawan-kawan lain pegang. Jadi untuk hari ni berapa orang ni yang ada ni Cikgu nak tengok kehadiran juga sebenarnya. 4, 5, 6. 6 tu termasuk saya tu. Okay. Sama dengar suara Haizat dengan siapa Nabil aja. Orang lain senyap aja. Alisa tu memang tu. Tapi ada dan faham okay, jadi cikgu akan masukkan apa yang kita dah belajar pada hari ni dalam grup kelas. Mudah-mudahan pelajar lain juga dapat manfaatnya dan cikgu akan ambil kehadiran sehingga petang. Begitu kawan-kawan lah, cikgu akan ambil kehadiran sehingga pukul 3 petang ni. Maknanya siapa yang tengok video je pun cikgu anggap dia join kelas. Itu belum buatlah, tolong tulis nama dalam grup kelas nanti.